mereka tidak ada mak ayah. Mereka tidak boleh nak bercerita, bersembang. Dan dia bersama kawan-kawan dia saja. Jadi apabila orang luar datang, dia akan rasa satu harapan buat mereka. Kita start volunteering, rezeki tu tiba-tiba datang sampai saya tak terlayan. Sebenarnya sebab kena buang kerja. Apabila kena buang kerja, tak ada pekerjaan. Jadi fikir sebelum cari kerja baru, nak buat satu benda yang beza. Seorang anak yatim, kita minta tajaan RM188. Dan ramai-ramai rakan-rakan kita di Facebook akan kumpul dan kita boleh menaja sejumlah yang ramai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh bin Mahfuz dan saya pengerusi kepada projek Iqra. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Noor. Assalamualaikum, nama saya Fairuz. Hai, nama saya Sharifah Sharina Syed Aswad. Saya daripada projek Iqra. Okay, sebenarnya projek Iqra ni terdiri daripada kita mula-mula bermula daripada 3 orang. Kemudian sekarang kita ada 7 orang yang running the program. Kita ada beberapa program yang telah berjalan. Antaranya kita ada program Chef Muda, kita ada program Bijak Belajar, kita ada program Pendidikan Rakyat, kita ada program Shopping Raya yang mana pada bulan Ramadan kita memberi peluang kepada sukarelawan untuk menaja anak-anak yatim ini untuk berbelanja keperluan raya mereka. Dan di luar bulan Ramadan, kita buat program-program pendidikan dan kelas-kelas kemahiran lah. Idea penubuhan asal projek Iqra ialah untuk mewujudkan satu kaedah di mana apabila anak-anak ini meninggalkan rumah kebajikan, menjelang usia 18 tahun, mereka ada hala tuju. Sama ada pergi ke universiti, college, pusat latihan atau bekerja. Kerana kalau anak-anak yang berkeluarga, diorang ada mak ayah yang akan standby, fund duit untuk masuk universiti, tapi mereka tak ada. Jadi asal penubuhan kami ialah begitu, tetapi kami banyakkan dahulu aktiviti sebab nama kita belum dikenali ramai. Jadi selepas ini apabila selesai projek Shopping Raya ini ialah kita nak fokus balik kepada tujuan asal penubuhan, iaitu kita nak wujudkan satu mekanisme untuk membolehkan anak-anak ini mempunyai tabungan pendidikan apabila mereka meninggalkan rumah pada usia 18 tahun. Anak-anak ini memerlukan kasih sayang, perhatian. Bila kita mengadakan kelas, kita dapat in person lebih lama dengan anak-anak ini. Jadi kita boleh dengar apa yang mereka nak, apa yang mereka suka. Sepasang ibu bapa, paling-paling anak pun mungkin 6 orang. Itu pun tak terbahagi kasih sayang kepada 6 orang. Bayangkan kalau sebuah rumah ada 60 orang kanak-kanak dengan hanya beberapa orang penjaga. Jadi sebab itu keperluannya masyarakat datang bersama-sama dengan mereka. Mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali cukup untuk duduk dengan mereka, baca buku dengan mereka, main permainan dengan mereka, dengar apa permasalahan yang mereka lalui. Jadi mereka rasa diri mereka tu dihargai, mereka tahu ada orang kat luar sana yang care, sayangkan mereka selain daripada hanya penjaga kat rumah ni saja. Satu perkara yang menarik dekat program kami bukan merupakan guru-guru profesional. Dalam profession kami bukan guru. Jadi itu merupakan satu cabaran juga untuk kami menggunakan apakah approach terbaik untuk mengajar anak-anak ini. Apa yang kami lakukan, kami berbincang antara AJK untuk keluarkan satu modul menggunakan tahap kemahiran mereka. Pada permulaan berkenalan tu memang semuanya nampak baik, tenang aja. Tapi sebenarnya lama-lama kita dah kenal, kita dah nampak perangai mereka sebenar. Jadi dari situ kita banyak lagi bersabar. Sebab anak-anak ni tak ada beza dengan budak-budak lain di luar. Mereka adalah kanak-kanak biasa.
okey, yang akan nakal, yang akan suka melompat, yang akan suka bermain, yang akan suka bercakap. Okey, jadi lepas tu kita banyak belajar macam mana nak buat aktiviti yang tepat untuk orang sebab perbezaan umur yang banyak. Okey, jadi kemudian macam mana kita nak ajarkan sukarelawan untuk okey apa yang aktiviti yang patut buat dengan diorang. Okey, sebab ramai sukarelawan datang tak pernah buat kerja sukarelawan. So kita train diorang untuk ni. Jadi kita sendiri sebenarnya datang kita banyak belajar. Anak-anak yatim ni dia ada satu perasaan mungkin kurang keyakinan diri. Kami pun perasan bila kami sertakan mereka ke program-program motivasi, contohnya di luar. So, kami ada program menaja mereka untuk pergi ke kursus-kursus motivasi. Mereka agak tidak outstanding berbanding dengan anak-anak yang ada ibu dan ayah. Jadi apa yang kami buat, kami mengadakan program, contohnya program bijak belajar, di mana kita memberi latihan kepada mereka berkenaan skill, dan sedikit demi sedikit saya lihat mereka boleh bergaul. Banyak kan yang sebaya dengan kami yang sedang dalam era mengejar pekerjaan, membina keluarga. Jadi mereka tak ada masa untuk buat ni. Jadi kita menyenangkan mereka. Kita create projek yang diorang boleh involve sama ada dari segi masa, sekali seminggu, 3 jam sahaja pada hari Sabtu, ataupun dari segi keuangan. Jadi apabila mereka walaupun contribute hanya dalam bentuk keuangan, menaja seorang kanak-kanak pergi shopping, menaja kelas akademik seorang kanak-kanak, mereka rasa mereka part of the project. Apabila mereka lihat gambar, video, laporan yang kita muat naik, so mereka tahu mereka dah sumbangkan sesuatu. Mungkin mereka tak mampu dari segi masa, tetapi dari segi kewangan mereka dah berjalankannya. Ramai daripada budak-budak muda yang ada banyak masa tapi tak ada wang. Jadi kita matchkan orang. Mereka kata mereka mendapat perhatian hanya pada bulan puasa dengan raya. Jadi pada bulan selebihnya kurang mendapat perhatian. So lepas itu kita kata okey, apa kata kita teruskan juga, tak kira lah puasa ke, raya ke, perayaan apa sekalipun sepanjang tahun kita tetap teruskan program. Tapi kita nak ajak lebih ramai masyarakat membantu. Maknanya kalau tak ada masa, sumbang duit. Tak ada duit, sumbang masa, sumbang tenaga, sumbang idea. Barang terpakai, buku dan sebagainya. Nak besar jadi bomber. Askar. Cita-cita saya jadi memandu bas. Cita-cita saya jadi pilot. Cita-cita saya jadi askar. Cita-cita saya jadi askar. Saya mahu jadi polis. Besar-besar tak jadi bomber. Kerja-kerja saya nak jadi askar. Saya besar nanti nak jadi cikgu. Saya dah besar nanti menjadi cita-cita askar. Cita-cita saya bila besar nak jadi penceramah bebas. Saya dah besar nak jadi macam ustaz penceramah nanti. Saya azam nak pergi nak ambil kategori itu, nak pergi ke negara seperti Yaman, Madinah dan lain-lain. Sebelum ni pun saya ada pergi rumah anak yatim lain. Kalau tanya cita-citanya memang nak jadi tukang kebun. Dia hanya melihat di sekeliling dia. Dia tidak melihat lebih daripada itu. Dan ada juga yang nak jadi abang-abang. Kalau abang kakak yang datang volunteer, dah besar ni nak jadi apa? Nak jadi seperti abang dan kakak. Kan? Baguslah benda tu. Tapi kalau boleh kita nak mereka boleh berdaya saing dengan anak-anak yang biasa. Sebenarnya yang paling penting, akademik, semua orang boleh ajar akademik. Tapi self-esteem, keyakinan budak-budak ni, kita cuba nak bagi dia yakin dengan diri sendiri supaya kita nak dia rasa dia tidak ada kekurangan dengan murid-murid yang lain ataupun anak-anak yatim atau anak-anak orang biasa yang lain. Kita cuma bagi peluang pada mereka supaya dia rasa dia pun boleh untuk berjaya, dia pun ada impian, dia pun boleh melakukan. Jadi saya datang sini selain akademik, saya melebihkan untuk bersembang dengan mereka, dengar cerita diorang. Sebab mereka ni tidak keluar daripada kawasan ini kan. Jadi kita cuba spark dia ataupun bagi dia terdetik di fikiran dia untuk buat sesuatu yang dia impikan. Kan? Tidak terperap di satu tempat sajalah. Satu, mereka di sini
mereka tidak ada mak ayah. Mereka tidak boleh nak bercerita, bersembang. Dan dia bersama kawan-kawan dia sahaja. Jadi apabila orang luar datang, dia akan rasa satu harapan buat mereka ni. Kan? Walaupun mungkin pada mulanya kita masih belum kenal dan susah untuk kita bergaul dengan anak-anak yatim ni. Tapi apabila kita sudah banyak kali datang, dia relation tu dia terbina sendiri. Dan bila dia trust dengan kita, dia akan percaya kita dan dia akan bercerita dengan kita. Macam sekarang, bila saya selami apa yang Projek Iqra buat, saya dapati ia lebih bermakna apabila kita address budak ni punya reality macam di sini anak-anak yatim. So apa yang dia perlu? Macam tadi kawan saya dah huraikan, lepas 18 tahun dia akan dilepaskan bukan dilepaskan lah, maksudnya dia akan menjalani hidup sendiri sebagai seorang dewasa, tambah lagi tak ada support system. Apa nak diberi? Kita kalau boleh, bukanlah kita nak bagi dalam bentuk material semata-mata, maksudnya macam bagi duit, okey nah you go. Yang penting sekali sebelum dia sampai peringkat tu ialah you kena groom dia ataupun pastikan dia jelas bila aku dah jadi satu peringkat dewasa nanti apa yang aku nak buat dengan hidup aku. Apabila kita sedang aktif buat sukarelawan, kita akan didatangkan dengan banyak rezeki. Jadi bila kita datangkan banyak rezeki, kita akan sibuk dengan rezeki tersebut, kita akan terpaksa kurangkan waktu untuk sukarelawan. Kita kena belajar balance kan. Projek kita punya rezeki tetap masuk, tetapi kita boleh juga buat kita punya sukarelawan.